Mengenal pasti kanak-kanak bermasalah perkembangan psikologi. Datuk Dr. Lai Fong Hua. Salam sejahtera, saya Dr. Lai Fong Hua, seorang pakar perunding psikiatri kanak-kanak dan remaja. Bersama-sama saya, isteri saya Indrani, dia perunding pendidikan. Saya ada OKU penglihatan, jadi isteri saya akan membaca slide, lepas itu saya akan memberi komen. Pengenalan. Semakin ramai kanak-kanak yang mengalami masalah perkembangan berapa dekade kebelakangan ini. 3 atau 4 setiap 100 murid tadika dan sekolah rendah yang bermasalah ADHD, iaitu kurang tumpuan perhatian dan terlalu aktif. Lebih dari 1 dalam setiap 100 kanak-kanak prasekolah yang mempunyai ciri-ciri autism. Ramai pula kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran, iaitu disleksia. Masalah perkembangan psikologi di kalangan kanak-kanak semakin bertambah. Okay. Dulu kalau kita jadi guru-guru tadika, sekolah rendah, kita boleh kata saya hanya tahu mengajar kanak-kanak yang normal. Kanak-kanak yang berpendidikan khas, saya tak tahu mengajar, mereka perlu pergi ke kelas pendidikan khas. Tapi sekarang disebabkan bilangan kanak-kanak yang bermasalah perkembangan itu semakin bertambah. Kita sudah tak boleh kata begitu sebab setiap satu kelas tadika ataupun kelas sekolah rendah akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang atau 2 murid yang ada masalah perkembangan psikologi. Jadi adalah banyak membantu para guru-guru kalau kita tahu sedikit tentang ciri-ciri masalah perkembangan yang melanda kanak-kanak sekarang. Saya dalam ceramah ini saya akan memberi tumpuan kepada 3 saja masalah perkembangan kanak-kanak yang paling kerap kita jumpa, kita temui di dalam sekolah-sekolah. Okay. Jenis-jenis masalah perkembangan yang lebih sering dijumpa di prasekolah. 1. ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ASD, Autism Spectrum Disorder, Learning Disorders. Okay. Jadi saudara-saudari hanya perlu mengenali 3 masalah perkembangan yang ini sebab mereka adalah yang paling kerap dijumpa. Okay. Kanak-kanak yang bermasalah ADHD. Attention deficit adalah kurang berupaya menumpu perhatian. Hyperactivity adalah kelakuan yang terlalu aktif. Impulsivity, melakukan sesuatu secara melulu tanpa memikirkan akibatnya. Ciri-ciri tersebut perlu didapati semasa di dalam beberapa situasi. Misalan, di rumah dan di sekolah atau tempat membeli belah. Okay. Masalah perkembangan yang paling kerap kita jumpa di sekolah adalah ADHD. Okay. Ini adalah masalah hyperaktif. Kanak-kanak yang mempunyai ADHD biasanya susah nak duduk diam. Mereka selalu jalan sini, jalan sana, suka bercakap banyak. Dan di samping itu mereka kurang tumpuan. Okay. Senang melupa apa yang disuruh buat dan mereka sering lupa bawa buku-buku ke sekolah ataupun sering lupa bawa balik pencil box ke bag ke. Jadi mereka senang hilang barang-barang. Okay. So mereka mempunyai 3 ciri iaitu kurang tumpuan,
kurang berdaya untuk konsentrasi, itu yang pertama. Dan kedua, hyperaktif. Mereka macam mempunyai motor yang selalu tak boleh diam. Okay? Dan yang ketiga itu adalah impulsif. Impulsif itu mereka membuat sesuatu tanpa memikirkan akibat. Okay? Dan ciri-ciri ini mesti ada di beberapa suasana, di rumah dan di sekolah, ataupun di rumah dan di tempat beli belah. Okay? Next. Simptom perlu dapat dikenali sebelum umur 7 tahun. Okay. Biasanya kanak-kanak ADHD boleh dikenali sejak kecil lah, terutamanya semasa tadika ataupun sekolah rendah. Vanderbilt, soal selidik ibu bapa dan guru-guru. Okay. Ini adalah satu soal selidik yang sangat berguna kalau cikgu-cikgu, guru-guru mempunyai seorang kanak-kanak di kelas, didapati susah nak duduk diam, tak tahu adakah dia ada ADHD ke tidak. Saudara-saudari boleh gunakan soal selidik ini, dipanggil Vanderbilt, untuk diberikan, digunakan untuk membuat saringan. Okay? So dia yang mustahak, soal selidik yang mustahak ini dia ada 18 soalan. Yang pertama itu kita jawab, dan kalau itu jawapan itu sering berlaku ataupun selalu berlaku, itu menunjukkan bahawa kanak-kanak barangkali ada ADHD. So kita akan tunjuk contoh di sini. Ini adalah Vanderbilt Assessment Scale untuk ADHD. Okay. 1 to 9. Okay. 1, tidak beri tumpuan kepada perkara khusus atau terperinci, buat silap kerana cuai. So, budak tu tak pernah macam ni ke, atau selalu macam ni, atau sangat selalu. Cikgu boleh circle lah, okay, membulatkan nombor 1, 2, 3 ini. Nombor 2, suka meneruskan tumpuan terhadap apa yang perlu disiapkan. 3, seperti tidak mendengar apabila seseorang bercakap kepadanya. 4, tidak ikut arahan dan gagal siapkan kerja, bukan kerana enggan atau tidak faham. 5, sukar menyusun tugasan dan aktiviti. 6, mengelak, tidak suka, tidak mau mulakan aktiviti yang perlu banyak berfikir. Kehilangan benda yang perlu untuk tugasan, contoh mainan, pensel atau buku. Mudah terganggu dengan bunyi bising atau lain-lain rangsangan. Pelupa dengan aktiviti harian. Okay. Ayat yang 9 yang pertama ini adalah menumpukan kepada kekurangan tumpuan, okay, inattention. Jadi kalau jawapan saudara-saudari bagi seorang kanak-kanak itu adalah selalu atau sangat selalu, 2 or 3, itu dikira signifikan lah, dikira budak itu memang ada sedikit gangguan. So cara kita mengira adalah tengok berapa bulatan di dalam kolom 2 dan 3, dan kalau ada 6 atau lebih, menunjukkan bahawa kanak-kanak itu ada masalah tumpuan. Okay. Lepas itu kita tengok ayat 10 sampai 18. Menggelisah dengan
tangan atau kaki atau menggeliang-geliuk ketika duduk, meninggalkan tempat duduk apabila diminta terus duduk, berlari atau memanjat apabila diminta terus duduk, suka bermain atau mulakan aktiviti permainan yang senyap, sentiasa bergerak atau tidak boleh duduk diam, bercakap banyak, terlalu cepat menjawab sebelum soalan selesai diberi, suka menunggu giliran, menyampuk atau mengganggu perbualan atau aktiviti orang lain. Okey. 9 ayat yang kedua ini adalah itu menunjukkan bahawa adakah kanak-kanak itu ada masalah hyperaktif atau impulsif. Sama seperti yang tadi, kalau jawapan guru-guru adalah dalam lingkungan 2 atau 3, kita kira tengok berapa 2, berapa 3, lepas itu kalau ada 6 atau lebih daripada jawapan dalam kolom 2 atau 3, bermakna budak itu ada hyperaktif. Okey. So macam ni, kalau cikgu sudah bulatkan 2, 2, 3, 3. Okay. So kita hanya kira bulatan saja, kita tak payah tambahkan nombor. So kalau 2, 2, 3, 3, 2, kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5. 5 bulatan. Okey. So 5 bulatan itu kurang daripada 6. Yang cut off point itu 6. Kalau 6 atau lebih itu menunjukkan budak itu ada gangguan hyperaktif. Okay. Kami akan hantar soal selidik itu kepada cikgu-cikgu. Autism spectrum disorder. Ada tiga. Okey, sebelum itu I tunjuk satu contoh seorang budak yang ada ADHD dalam video. Oh, Liam is constantly on the go. wait. Okay. Hello! Liam, not too far in front, please. Liam is constantly on the go, and he never stays with anything for long. Wait, oh my hand. I won't let this day. It's horrendous. There's no way you could possibly come shopping with the two of them. No, very, very rarely we come to shop. No matter how many times Brian and Eleanor tell him not to, Liam will do the same thing over and over again. Liam! Brian! Liam! No! Come here now. Come here. Here, come on. That frightened me. That's really frightened me. Get in. What are you doing? It jumped straight on that bloody edging. Get in the car, Liam. Mummy's upset now. Video klip yang ditunjukkan ini adalah satu contoh seorang kanak-kanak yang ADHD. Dan tahap ADHD budak itu memang serius. Okey, dia memang susah nak duduk diam. Tetapi ramai daripada kanak-kanak ADHD yang dijumpa oleh saudara-saudari di kelas barangkali tak begitu serius. Mereka barangkali boleh duduk diam sikit, tetapi masih ada gangguan. Bagi guru-guru yang berminat lebih tahu tentang ADHD, video klip tadi boleh didapati dari YouTube. Okay? Cikgu boleh type Living with ADHD. Living with ADHD
you dapat tengok video yang sepenuhnya. Okay?